Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula buat masjid, masjid dia simple tuan-tuan. Tiang dia batu tamar, atap dia pelepoh tamar. Mudah, simple. Jadi salah satu daripada tiang ni, pokok tamar hok dah kering, batu tamar kering, Nabi kita duduk sandar situ waktu khutbah. Kalau kita kat macam mimbar dia lah. Mimbar, Nabi duduk sandar di situ. Waktu dia tazkirah ke, Nabi kita ceramah ke, Nabi kita pergi di pokok tamar tadi. Bila orang Islam makin ramai, hok belakang tak nampak. Tak nampak Nabi. Dengar suara tapi tak nampak. Mari seorang kontraktor ni wanita. Dia ingat wanita zaman dulu pandai beranak ya, tak juga. Tajirah. Dia ni ada tukar kayu, dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, bolehkah kalau kita nak buat mimbar? Mimbar 3 tangga naik. Supaya orang belakang nampak." Semua sahabat ni nak tengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang tak tengok. Muka Nabi, muka yang berkat, muka yang mulia. Tengok dia, orang panggil turun rahmat. Nabi setuju. Bila setuju, sesat mimbar, ambil tepi. Maka Nabi kali pertama naik mimbar, dia tak duduk lagi dekat batas tamar hak kering tadi. Nabi nak ceramah, bunyi tangisan macam kanak-kanak menangis. Tiup dalam raudhah. Sahabat-sahabat terkejut, budak mana ada? Tak ada nampak orang. Tangisan apa ni? Maka ketika itu Nabi tengok, dia kata, batas tamar hak kering itu menangis. Maka Rasulullah turun daripada mimbar, pergi gosok batas tamar, cakap dengan dia. Macam mana Nabi bercakap, Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Masa tu orang tak nampak lagu mana nak cakap dengan pokok kayu. Betul tak? Zaman kita ni berasa pelik ke kalau pokok cakap, batu cakap? Pelik apa? Dalam poket ada belakang bagai kecek. Hok cakap dalam poket kita ni, batu ke besi ke plastik ke, tak ada lidah dia. Gigi dia boleh cakap. Pasal pula tu, ngak pasal orang putih pun boleh. Jepur pun boleh. Allah Ta'ala maha kaya. Dia nak tunjuk kepada kita benda-benda ajaib yang akan berlaku di akhir zaman esok. Semuanya Allah tayang dah kepada kita. Kerana inilah kata sebagai ulama semasa, dia kata, lagi tinggi teknologi, lagi kuat hujah Allah Ta'ala ke atas kita. Lagi tinggi teknologi, lagi kuat hujah ke atas kita. Dulu tuan-tuan baca ayat Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buat baik Tuhan tunjuk, buat jahat Tuhan tunjuk. Lagu mana Tuhan nak tunjuk? Kita duk mikir juga. Tak ada apa-apa mari kakak ni. Ni depan kita ada kamera ni. Lah ni pula tak habis pakai kata orang. Sekat mari TikTok ni. Halah. Buat gapo pun nak TikTok semacam ni. Tengah makan pun TikTok. Tengah gapo pun TikTok. Habis benda royak orang belakang sebab dia tak apa yakin dah malaikat tanda. Tengah kita awak TikTok. Sudah doa dekat Kaabah. Mata merah lagi perang ambil gambar siap. Alhamdulillah baru sudah menangis dekat Kaabah. Mengapa dia kerja lagi Mekah nak tunjuk orang ni? Kita menangis, kita istighfar, kita taubat kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka yang bunuh hari ni bukan alat ni, kita sendiri kita memunahkan kita. Jadi semua ni alat-alat gadget, kamera-kamera, alat rakaman, berapa CCTV ni, Allah Ta'ala nak suruh kita tergambar di akhirat. Sebab Tuhan tayang balik apa yang kita buat mudah, senang. Sebagaimana senangnya kita ini ada CCTV. Ni ramai sahabat-sahabat kita pasal CCTV rumah, tapi boleh cek di telefon sini. Ada kereta pelik masuk rumah kita tu, telefon kan, tengok, kita tengok apa dia benda. Dia duduk jauh boleh kontrol. Itu dipanggil benda-benda yang ajaib yang berlaku. Itu bukan mukjizat je kata, mukjizat timbul lah, bukan mukjizat ni, karamat ke zaman moden ini. Maka bila Nabi SAW cakap dengan pokok tamar tadi, ada riwayat lah dalam kitab sirah kata Nabi beri tawaran 2. Yang pertama, aku doa pada Allah Ta'ala mu hidup semula, buah balik, jadi muda balik.
Yang kedua, pokok ni akan masuk dalam syurga esok, di akhirat esok. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak cari hok paling tua sini. Apa dia? Tak ngaku melaka di warga emah. Kalaulah kita diberi pilihan lo ni, muda semula, rambut hok putih jadi hitam balik, gigi hok gonja comel mula, ataupun Tuhan kata biar sakit ginilah, nah biarnya tua gini tapi mati boleh masuk syurga. Agak-agak kita nak pilih hok mana? Muda semula ke masuk ke syurga? Berasa nak muda mula? Kita mana kita sama cerdik dengan pokok tamar ni. Alhamdulillah. Takut ada orang sini kata biarlah tak di syurga lagi puas agak muda dululah dak. Kita nak tengok 30 tahun lagi apa kerja di Malaysia ni tak salah. Kali hidup mati juga. Jadi itu dipanggil cerita mukjizat. Ulama-ulama sirah bila sampai ke cerita pokok tamar, dia kata baka khashabun, menangisnya sebatang pokok yang kering yang tak ada akal kerana cinta rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita menangis kalau tidak menangis apabila kita tak nak buat apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nangis ke tidak? Ibn Umar ni nak ceritanya seorang yang sangat peka dengan semua perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia pergi semaya jenazah. Sudah maya dia balik. Dia tak tunggu ikut pergi kubur. Orang mari bagi tahu, ya Ibn Umar, khasirta, merugi sebutir bukit. Dia kata, limadha? Kenapa? Dia kata sebab aku dengar Rasulullah SAW bersabda, man salla salatal janazah falahu qirat. Siapa dia salat jenazah, dia boleh satu bukit. Ada riwayat kata Nabi kita ukur bukit ni dengan Jabal Uhud di Madinah. Bukit Uhud ni kecil ke besar? Siapa dia rajin naik bukit Uhud? Angkat tangan nak tengok. Naik dah bukit Uhud. Dia dah Mekah. Hak naiknya, dia tak naik bukit Uhud, dia naik bukit depan. Dia panggil Jabal Rumah, tempat orang mana. Hak tu yang naiknya, bukit Uhud tak ada orang naik. Rasa-rasanya Abu Anas yang naik. Gitu. Naik atas tu, pocok tu. Main-main. Lama sihat wala abiak lah. Bila ni kalau hajat naik pusu tak kok dah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu bila dia dengar saat ni, dia kata siapa dia solat jenazah boleh satu qira, satu bukit. Siapa dia ikut jenazah ke kubur satu bukit lagi, dia pun terkejut. Astagfirullahaladzim. Dia pun hantar pembantu dia suruh pergi tanya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna, mau pergi tanya isteri Nabi, betul ke cerita ni? Sungguh ke cerita ni? Kata dirawi kisah, dia kata apa jadi dengan Ibnu Umar? Gelisah, resah dia. Waktu sahabat dia ni, pembantu dia pergi tanya isteri Nabi tu, dia duduk pegang anak batu. Dulu masjid tak ada kapal, ada batu, pasir. Dia duduk pegang pasir, duduk ramah pasir, macam orang gelisah, resah. Sahabat dia mari, ya Ibn Umar, sahih, sadaqah, benar apa yang disebut oleh sahabat tadi. Siapa dia pergi kubur, dia boleh satu bukit lagi. Ibn Umar pegang anak batu tadi, dia tapak anak batu. Laqad fatatna qarari. Dia kata rugi banyak dah, berapa bukit dah kita rugi. Mulai hari ni tak ada dah. Lepas solat jenazah kita pergi ke kubur. Itu gaya sahabat. Apabila jumpa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak akan tinggal. Jadi kanalah kata di para ulama Madinah, dia kata kalaulah batang tamar yang kering rindu sampai begitu nak menangis-nangis nak kerana nak duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita, menangis ke tidak apabila terlepasnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baiklah.